Siapakah Tun Dr. Ismail? Kenapakah beliau dikenang sedemikian rupa hingga ada suatu taman yang mewah lagi famous dinamakan dengan nama beliau? Tentulah ada sebabnya dan ianya bukanlah kerana beliau seorang doktor. Jom saya kongsikan. Sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan sehingga pada 1960, Dr. Ismail dilihat lebih memberi tumpuan terhadap aspek ekonomi dan selepas tahun 1960 beliau dilihat lebih memberi penekanan terhadap aspek keselamatan. Ketika memegang jawatan sebagai Menteri Perdagangan dan Perusahaan, beliau merasakan bahawa faktor ekonomi amat penting bagi memastikan negara berjaya mendapatkan kemerdekaan dan kemudiannya mengekalkannya. Menyedari mengenai kepentingan dalam memajukan ekonomi negara, beliau telah berusaha mempromosi negara dan menarik pelabur-pelabur asing untuk menanam modal ke dalam negara. Langkah awal yang diambil oleh beliau dalam menstabilkan ekonomi negara adalah dengan mencari pakar-pakar ekonomi dari luar negara yang telah maju untuk menguruskan Rural Industrial Development Authority, RIDA, dan membentuk Bank Rakyat. Pada 15 Julai 1957, Dr. Ismail telah berangkat ke Amerika Syarikat untuk mencari bangunan kedutaan. Di samping menjalankan usaha mencari bangunan, beliau mengambil kesempatan ini untuk mencari pelabur-pelabur asing menanam modal ke Tanah Melayu. Beliau dengan tegas menyatakan bahawa apa yang diperlukan beliau adalah perdagangan dan bukannya bantuan. Tindakan beliau ini telah meningkatkan imej negara. Walaupun Tanah Melayu merupakan sebuah negara baru dan sangat memerlukan sumber kewangan yang banyak, namun beliau tidak ingin mengemis bantuan kewangan dari Amerika Syarikat, sebaliknya berusaha untuk mendapatkan sumber kewangan melalui perdagangan. Usaha Dr. Ismail dalam menarik pelabur asing dan membangunkan ekonomi negara tetap diteruskan beliau ketika dilantik sebagai Menteri Luar pada 3 Februari 1959, selepas selesai perkhidmatan beliau sebagai Duta dan Wakil Tetap ke PBB. Beliau merupakan duta pertama dari Malaysia ke Amerika Syarikat pada tahun 1957. Beliau juga diberikan pentauliahan untuk menjadi Duta Negara ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jawatan ini dipegang oleh beliau sehingga tahun 1959. Beliau sekali lagi dilantik oleh Tun Abdul Razak menjadi Menteri Hal Ehwal Luar Negeri pada 14 Mei 1969 berikutan peristiwa berdarah 13 Mei. Tun Abdul Razak mempengerusikan Mageran dan meminta beliau untuk menjadi Timbalan Pengarah Mageran. Beliau kembali menjawat jawatan kabinet dan kekal sebagai Menteri Hal Ehwal Luar Negeri sehingga 1 Ogos 1973. Jawatan terakhir yang dipegang oleh beliau adalah sebagai Timbalan Perdana Menteri. Beliau juga merupakan Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang kedua selepas Tun Abdul Razak pada 1970. Jasa yang paling besar dilakukan oleh beliau adalah mengembalikan keyakinan rakyat Malaysia terhadap kerajaan Malaysia. Pada 2 Ogos 1973 beliau meninggal dunia akibat serangan jantung dan dimakamkan di Makam Pahlawan yang merupakan pemimpin pertama disemadikan di situ. Ungkapan beliau, "Jangan sapu ke bawah permaidani," yang sangat terkenal diingati sehingga ke hari ini. Ungkapan ini timbul berikutan permasalahan ekonomi orang Melayu yang sangat daif tetapi cuba ditutup begitu sahaja, sehingga akhirnya tercetus peristiwa 13 Mei 1969.